Selamat pagi dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 3 Julai bersama saya, Bubawin. Kerajaan Sarawak akan mencari satu kaedah dalam membantu rakyat golongan B40 dan M40 yang terbeban berikutan kenaikan harga barangan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, setakat ini kerajaan masih mengekalkan bantuan subsidi yang sedang dinikmati oleh penduduk Sarawak. At the moment, apa kerajaan Sarawak buat ialah kita turunkan, kita naikkan subsidi energi dan juga sewaan bangunan-bangunan kerajaan. Itu saja yang dapat kita buat. And what is the best solution to help people? Sekarang ini pun orang beli rumah pun dah saya beri RM10,000. Dia tak bayar deposit. Jelas beliau kerajaan memahami keluhan rakyat yang terkesan berikutan kenaikan harga barangan dan kemerosotan ekonomi yang dihadapi seluruh negara. Namun kerajaan memerlukan masa untuk meneliti beberapa kaedah terbaik untuk membantu rakyat berhadapan dengan situasi ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian ketika ditemui pemberita di Kuching. Kerajaan negeri menyediakan peruntukan RM12 juta untuk kegunaan pengakap Sarawak membangunkan semua fasiliti di Kem Matang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng mahu fasiliti di kem tersebut kelak dilengkapi dengan teknologi digital seiring dengan perubahan pada masa kini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga Ketua Pengangkap Sarawak berkata ia juga sesuai dengan falsafah pengangkap yang sentiasa sedia menghadapi apa juga cabaran mengikut perubahan masa. Kalau dulu kita pakai kad biru, mungkin Jokowi sekarang kita gunakan app. Orang nak minta bantu, Scout, can you come to my house? App, Scout app. Kita datang ke rumah orang tu, kita bantulah. Itu baru Scout. Dia gunakan modern application dan kita bantu masyarakat yang berkenakan bantuan. Jadi inilah saya harap the new Kemah akan equipped with all these digital devices. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada Majlis Perasmian Sarawak First Rover Mood peringkat kebangsaan di tebingan Kuching. Dalam pada itu, beliau turut menyaksikan acara mencipta rekod meja buluh terpanjang di Malaysia yang dimasukkan dalam Malaysia Book of Records. Meja buluh sepanjang 81.20 meter itu hasil kerjasama daripada ahli-ahli pengakap dari Semenanjung, Sabah, rombongan pengakap negara Brunei Darussalam dan rombongan pramuka dari Kota Pontianak. Baik, dalam perkembangan sama yang di-Pertua Majlis Pengakap Sarawak, Tan Sri William Mawanikom memaklumkan bahawa Majlis Pengakap Sarawak bersama Persatuan Pandu Puteri sedaya upaya untuk membangunkan semula Kem Matang dengan menyediakan keselesaan kepada peserta perkemahan kali ini. Tan Sri William memberitahu tapak kem tersebut mempunyai fasiliti yang sempurna sebelum ia dimusnahkan akibat bencana alam pada suatu masa dahulu. Justeru beliau berharap dengan peruntukan yang disediakan kerajaan negeri, ia akan menyuntik semangat para peserta dan ahli pengakap untuk terlibat aktif dalam program-program yang akan dianjurkan pada masa akan datang. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Sarawak First Rover Mood peringkat kebangsaan di tebingan Kuching. Dalam pada itu, Tan Sri William turut mengalu-alukan penyertaan golongan belia dalam unit badan beruniform pengakap bermula dari bangku sekolah lagi. Beliau berkata pengangkap akan melatih diri golongan muda untuk menjadi lebih kreatif terutama di luar bilik darjah. Saudara, generasi muda khususnya belia perlu mempunyai hala tuju yang lebih jelas. Ini kerana golongan itu bakal menerajui kepimpinan negara. Bagi tujuan itu, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Hasbi Habibullah mahu golongan itu mempersiapkan diri dengan ilmu melalui pendidikan formal atau pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Jelasnya memperkasa belia melalui pendidikan berupaya menjamin masa depan yang lebih baik. Ahli Parlimen Limbang itu turut berkata peluang kepada belia telah diberikan seperti undi 18 yang membenarkan mereka layak untuk mengundi dalam pilihan raya umum.
Katanya ini memberi peluang kepada mereka untuk menentukan masa depan negara. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Reunion Angkatan Belia Campuran ABC Club 2.0 dan Karnival Sukan dan Muzik Anjuran Kelab Rekreasi ABC Pahlawan di Dewan Serbaguna Kampung Pahlawan Limbang. Turut dilancarkan jersey baharu Kelab ABC. Dato' Hasbi turut mengumumkan peruntukan RM40,000 kepada Kelab Rekreasi ABC. Peranan Radio Televisyen Malaysia RTM kekal relevan sebagai platform dalam menyampaikan maklumat dan berita sahih. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Jefferson Jamin Unyat memberitahu perkhidmatan yang disampaikan RTM amat bermanfaat khususnya kepada masyarakat di kawasan luar bandar dalam menyampaikan maklumat dan perkembangan terkini dari pihak kerajaan. Jelas Jefferson, penyampaian maklumat penting oleh kerajaan melalui radio atau platform lain ini membantu agar masyarakat di luar bandar tidak ketinggalan dengan isu semasa. Memberi khidmat yang baik sekali kepada kita penduduk terlebih lagi, penduduk kita di Sarawak ini dan juga di luar bandar supaya dapat mendapat maklumat, mendapat berkongsi kepada penduduk kita di luar bandar supaya dia orang pun tidak ketinggalan dengan maklumat kerajaan. Ujarnya lagi, peranan ini harus diteruskan dalam melestarikan matlamat dalam menyampaikan maklumat terus kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika hadir pada program Ngiling Bidai di RTM Sibu. Isteri Premier Sarawak merangka Presiden Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang menghadiri program latihan teknik hidroponik, fertigasi dan kompos di Dewan Serbaguna Institut Pertanian Sarawak Semengguk semalam. Program anjuran Sabati dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Pertanian Semengguk Kuching itu diketuai oleh pengerusi Ahli Jawatankuasa Kecil Alam Sekitar yang juga Ahli Sabati Datin Melinda Claudia Baking. Pada program itu, rombongan Sabati turut diberi taklimat oleh Ketua Bahagian Pembangunan dan Penyelidikan Tanaman, Pusat Penyelidikan Semengguk, Dr. Maclean Dayot tentang perkembangan, kemajuan, kemaskini dan cabaran projek tanaman. Sementara itu, 3 pegawai penyelidikan Pusat Penyelidikan Pertanian Semengguk iaitu Johnson Chong memberi taklimat mengenai sistem hidroponik, Patricia Rachel Ronnie menyampaikan taklimat tentang sistem fertigasi dan cara pembuatan kompos disampaikan oleh Siren Linggang. Selain taklimat, rombongan Sabati berkesempatan melawat pameran serta demonstrasi pengenalan berkenaan sistem hidroponik, fertigasi dan cara pembuatan kompos. Pendidikan secara praktikal tentang proses melaksanakan haji memberi pendedahan awal yang terbaik kepada golongan kanak-kanak. Menurut Pengetua Lita Khalif Elia Amira Ali, program yang bermula sejak tahun 2017 tersebut dilaksanakan semula tahun ini selepas ditangguh ekoran pandemik COVID-19. Jelas Ilya, kanak-kanak terlebih dahulu diajar dalam bentuk teori selama 2 minggu sebelum terlibat secara praktikal yang turut melibatkan kerjasama pihak tabung haji. Semua ini telah diajar dahulu. Kita di dalam kelas selama 2 minggu telah diajar di mana kami menitikberatkan Pillars of Islam, Pillars of Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Dan daripada kelas kami membawa kepada praktikal supaya anak-anak lebih faham apa mengenai haji ini. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu untuk Cerita Pagi Sarawak menerusi slot Selamat Pagi Malaysia yang disiarkan secara langsung dari Sekolah Kebangsaan Agama Datuk Haji Abdul Kadir Hassan di Kuching. Simulasi haji tersebut melibatkan seramai 30 kanak-kanak dari Little Khalib yang turut mendapat sambutan menggalakkan dari ibu bapa yang ingin menambah ilmu tentang proses haji. Pembukaan Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim di Sibujaya diharap dapat menjadikan penduduk di Sibujaya memilih gaya hidup sihat sebagai satu keutamaan. Pusat sukan itu juga diharap akan membawa lebih banyak acara sukan di pelbagai peringkat termasuk peringkat kebangsaan diadakan di Sibujaya.
Pengerusi Yayasan Azman Hashim merangka pengerusi Emirates Kumpulan MCOP, Tan Sri Azman Hashim berkata beliau teruja kembali ke Sribujaya untuk menunaikan janji pihaknya kepada penduduk di kawasan itu pada tahun 2019 untuk membina sebuah pusat sukan komuniti yang bernilai 13.9 juta ringgit. Katanya sejak Majlis Pecah Tanah projek pembinaan fasiliti pusat sukan itu, pasukan pembinaan telah bekerja keras walaupun menghadapi pelbagai cabaran sepanjang pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 juga katanya turut menyebabkan kerja pembinaan mengalami pelbagai gangguan, antaranya penutupan sempadan negara, sekatan perjalanan termasuk kekurangan bahan binaan dan tenaga kerja. Tegasnya tanpa determinasi pasukan pembinaan, konsultan dan pakar-pakar sukan, kerja pembinaannya itu pastinya akan mengalami kelewatan yang serius. And may this community sports center bring us better and healthier lifestyles, develop more sporting talents and contribute to an even more prosperous Sribujaya in the future. Thank you. Tan Sri Azman Hashim berucap pada majlis perasmian pusat sukan itu oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johor Tun Openg. Pusat sukan itu merangkumi sebuah padang bola dan trek serta sebuah stadium tertutup yang boleh digunakan untuk pelbagai acara sukan seperti badminton, bola keranjang dan futsal. Baik, sekian berita Pagi Sarawak edisi Ahad 3 Julai. Saudara, ayuh serelahkan bakat anda dengan menyertai uji bakat Bintang Piramli dan Bintang Kecil 2022 di Auditorium Kecil RTM Kuching pada hari terakhir uji bakat hari ini. Uji bakat berlangsung seawal pukul 9 pagi hingga 9 malam. Baik, dengan itu, salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.